الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ابن القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. Muliakan pengurusi surau An-Najahiyah, berbahagia Tuan Imam, barisan ahli dan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pembacaan kitab Adab Suluk Murid karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita tengok pada muka surat 36 pada perenggan yang kedua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Famin qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Famin afhashihal kibru wal riya'u wal hasadu. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalah wal ghabawah. Wa kaifa yaliqu at-takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madiratin wa 'ala al-qurbi yasiru jifatan qadiratan. Wa in kana 'indahu syai'un min al-fadaili wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi laisa lahu fihi qadratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwatun. Termasuk maksiat hati yang terkeji adalah al-kibru. Diterjemahkan di sini sombong. Dan apa maksud al-kibru? Al-kibru ini yang disebut takabur, itulah seseorang yang merasakan dirinya lebih baik dari orang lain. Itulah al-kibru. Seseorang yang merasakan dirinya lebih baik pada orang lain. Itulah maksudnya al-kibru. Dan lawan pada takabur adalah tawadhu'. Tawadhu' pula dia merasakan Allah Subhanahu Muhammad diri dia lah yang paling rendah sekali, kurang kekurangan banyak sekali, aibnya banyak, yang paling banyak sekali. Itu pula tawadhu'. Kalau takabur, dia rasa diri yang paling sempurna, paling baik, paling tinggi dan paling layak untuk dihormati. Ini takabur. Dan takabur ini adalah sifat yang disebut sifat yang keji dan maksiat yang batin. Selama mana takabur itu ada di dalam hati kita, selama itulah kita dikira sebagai ahli maksiat, ahli maksiat batin. Bahkan maksiat batin itu lebih dahsyat daripada maksiat yang zahir. Kerana punca maksiat zahir adalah kerana maksiat yang batin. Jadi termasuk maksiat hati itu yang terkeji, yang paling buruk lah, adalah yang pertama sekali al-kibru. Kenapa kata Imam Abdullah Al-Haddad yang paling keji, yang paling buruk lah maksiat hati ini adalah al-kibru? Kerana inilah di antara maksiat-maksiat pertama hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana Allah cipta makhluk-makhluknya,
Contohnya para malaikat, mereka semua adalah makhluk yang sangat merendahkan diri, makhluk yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firman, malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman, maksudnya para malaikat ini la ya'suna Allah, mereka tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka buat apa yang Allah Subhanahu diperintahkan, mereka buat semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dalam kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir, ada hadis, dan hadis ini duduk pada tafsir ayat berkenaan dengan kisah Nabi Adam dan juga Hawa, yang mereka ini diciptakan oleh Allah SWT, dan Allah jadikan Nabi Adam itu ada temannya, iaitu zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ayat itulah Allah kata, Allah jadikan pada Nabi Adam itu isteri. Tinggallah kamu dalam syurga, makanlah, ambillah apa yang kamu nak, tetapi ataupun melainkan jangan kamu mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi orang yang zalim. Pokok itu adalah pokok larangan, dia panggil, pokok larangan dalam syurga. Jadi tak apalah, Allah SWT Muhammad, maka Allah cipta makhluk-makhluknya. Ada hadis ni duduk dekat ayat tu, dan di situlah ada satu hadis yang dimasukkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, iaitu hadis tentang para malaikat. Nabi SAW sabda, mafhumnya, Allah ini ada malaikat yang kalau Allah suruh dia hancurkan ataupun menelan semua langit dan juga bumi, dia akan buat. Nak sebut kata malaikat adalah makhluk yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan dia telan semua langit, telan bumi, ataupun musnahkan semua langit dan bumi, sekali mata dia akan buat. Malaikat ni dia tak kira dah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah pasti dia akan melakukan. Itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi makhluk Allah ni Allah cipta banyak, sehinggalah Allah mencipta jin-jin, sehinggalah last sekali Allah mencipta manusia insan. Manusia insan. Allah firman Allah firman Al-Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat ni cerita tentang manusia ni, dulu ni dia adalah sesuatu yang tidak disebut, tak diingati ataupun tidak disebut, tak pernah wujud pun Allah firman. Tapi Allah yang menciptanya dengan daripada dipanggil tanahnya, Allah jadikan pendengarannya, penglihatan dan sebagainya. Lepas tu surah Al-Insan menceritakan tentang insan, manusia, bagaimana penciptaan manusia itu. Okey, jadi bila Allah cipta insan, manusia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat insan, manusia, lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Seperti Allah firman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, aku nak jadikan seorang khalifah atas muka bumi ini. Jadi waktu itu malaikat kata, wahai Allah, engkau nak jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah dan sebagainya, yang merosakkan bumi. Kenapa malaikat kata macam tu? Kerana makhluk yang Allah cipta untuk mentadbir bumi ini, iaitu jin. Seperti Allah firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami cipta jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada Allah ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jin adalah yang pertama Allah cipta. Okey. Kemudian jin bila mentadbir bumi, jin bila memakmurkan bumi, akhirnya mereka suka bergaduh, berperang dan saling berbunuh, menumpahkan darah. Tak amanlah bumi ini kerana jin memerintah. So itulah malaikat kata, wahai Allah, mereka ni, makhluk-makhluk ni yang mentadbir bumi ni akan menumpahkan darah. Allah kata, wahai malaikat, sesungguhnya kalian ini tak tahu apa yang aku tahu. Allah macam mana la alam antum la ta'lam ma a'lamun tu.
Allah firman, kamu tak tahu dan aku yang mengetahui apa yang aku cipta ini. Dan para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tak nak cerita ini. Akhirnya bila insan khalifah yang Allah cipta ni, Allah suruh makhluk-makhluk yang mulia yang ada di langit sana bersujud kepadanya. Sujud ini adalah sujud mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu selesai Nabi Adam diciptakan, waktu itulah Allah perintahkan semua mereka, para malaikat bersujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah SWT berfirman pada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbara, dia enggan dan dia meninggikan diri, takabur, merasakan diri dia lebih baik pada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir. Maka nak cerita tentang poin ni lah. Kenapa takabur ni sangat dahsyat, sangat keji, bahkan paling keji. Di antara yang keji-keji, di antara yang paling keji dalam hati kita, takabur. Karena takaburlah yang Allah berfirman berkenaan dengan seorang makhluk, dia panggil apa? Makhluknya yang pertama bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia waktu mana Allah cipta Nabi Adam, iblis tak mau sujud. Dan iblis ni dia bukan malaikat, dia adalah jin. Seperti Allah firmanlah tentang iblis ini, wa kana minal jin. Wa kana minal jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Maksudnya jin jelas, iblis ni jelas bukan malaikat. Walaupun kita pernah dengar orang kata iblis ini dia adalah malaikat, tapi dia dilaknat oleh Allah jadi iblis. Dia bukan malaikat, dia adalah jin yang diangkat oleh Allah martabatnya kerana dia ibadat banyak pada Allah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan iblis itu beribadat pada Allah, kata salah-salah 800 tahun ibadat lama. Dan 7 lapis langit semua ada tempat sujud iblis. Azazil waktu tu, semua langit-langit ni, orang-orang yang di langit semua tempat ibadat dia. Dia pernah ibadat. Dan semua orang-orang bumi semua dia pernah ibadat di situ. Dan akhirnya dia digelar oleh para malaikat sebagai wali, sebagai dia panggil apa orang yang mulia lah, macam-macam lah. Bahkan Imam Ghazali cerita dalam Minhajul Abidin, setiap lapis langit, setiap malaikat ada gelarannya pada Azazil, puji Azazil lah. Puji iblis ni Kenapa dia sangat kuat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebabkan hatinya itu merasakan lebih baik dari orang lain, Allah menguji dia. Akhirnya Allah melaknat dia. Kenapa seorang hamba itu dilaknat? Kenapa seorang makhluk itu dilaknat? Dibuang daripada rahmat Allah, dikeluarkan dari syurga kerana takabur. Iblis takabur tu akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah bahayanya takabur. Dan kata ulama, Al-Imam Ghazali sebut ciri-ciri atau tanda-tanda takabur adalah yang pertama, dia rasa lebih baik pada orang lain. Yang kedua, bila dia ini dinasihati, ditegur, dia akan marah. Atas perkara kebenaran, bila orang cakap atau tegur dia akan marah. Itu sifat takabur lah, na'udzubillah. Tanda-tanda dia. Ada macam-macam lagi. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya Minhajul Abidin, orang takabur itu dia merasakan dirinya itu disayangi oleh orang semua. Dia rasa orang semua sayang dia. Tetapi hakikatnya Allah mencampakkan dalam hati-hati orang mukmin benci pada dia. Na'udzubillah lah. Kalau kita ada takabur, orang benci pada kita, na'udzubillah. Orang mana ni? Orang mukmin. Na'udzubillah. Seperti tengok iblis, semua kita benci, tak suka. Dia musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya apa? Adalah sifat takabur dia. Na'udzubillah. Jadi Allah cerita balik maksudnya dalam Quran tentang iblis, tentang Nabi Adam dan sebagainya, bukan hanya untuk kita tahu sirah itu, tetapi untuk kita berhati-hati, mengambil pelajaran, pengajaran, menjauhi sifat yang menyebabkan seseorang itu dilaknat oleh Allah SWT, itulah takabur. Takabur tu di antara maksiat-maksiat yang awal lah, yang diingkari Allah SWT. Dengan apa? Takabur itulah. Terus yang pertama sekali takabur lah, riak, merasakan tolong sombong itu, takabur itu merasakan dirinya lebih baik pada orang lain lah. Dan boleh tak kita rasa lebih baik pada orang? Tak boleh lah. Kerana apa? Kerana
kita tak tahu orang tu macam mana. Mungkin Allah bagi dia lebih baik daripada kita. Mungkin dia itu lebih dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tak boleh rasa lebih baik? Yang kedua, kenapa? Kerana Allah suka hambanya yang tidak meninggikan diri. Tidak, saya ni baik banyak, saya lebih baik daripada kawan saya. Kalaulah kita menilai baik itu dari segi luar, kita kena ingat Allah menerima amal kita bukan hanya luar, tapi yang dilihat adalah batin kita. Kawan kita ibadat mungkin tak banyak, kita ibadat banyak, contohnya lah. Kawan kita ilmu sikit, tapi kita ada ilmu banyak. Boleh jadi dia lebih bersih hatinya, lebih ikhlas, dan kita ada pula sifat-sifat yang mengotorkan hati kita, kita meninggikan diri. Walaupun ilmu kita banyak, kita lebih jauh daripada Allah. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang, tak nilai jasad kamu macam mana, apa bangsa kamu ke, badan macam mana ke, rupa paras kamu, cantik ke, lawa ke, handsome ke. Tetapi yang Allah nilai, Allah pandang hati kalian. Hati kalian, hati itu penting. Yang ketiga, kenapa tak ada rasa lebih baik? Kerana kebaikan kita adalah kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Kenapa kita nak rasa tinggi diri kita? Lebih baik kita rasa tingginya Allah, agungnya Allah, hebatnya Allah. Kerana apa? Ini adalah anugerah dia. Sebab itulah ibadat ini ada dua. Ada orang salah, dia seronok, dia pandang, dia seronok, dia pandang dia ibadat. Ada orang salah. Ada orang tak salah, bahkan bagus, dia seronok memandang dia telah ibadat pada Allah. Yang tak boleh, yang salah ni siapa? Dia pandang ibadat itu, kebaikan itu, dia buat sendiri. Dia buat sendiri, dia lakukan sendiri. Aku boleh sedekah banyak. Aku ni semayang jemaah jagalah. Aku ni baca Quran tiap hari lah. Aku ni boleh bangun tahajud lah. Dia pandang, dia buat. Ini dia seronok, dia gembira. Kenapa? Dia buat. Ini tak bagus, bahkan salah. Kenapa? Ini orang yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa. Dia pandang dirinya sahaja, dia lupa nak pandang, nak ingat kurniaan Allah. Okay. Ini yang menjadi punca meninggikan diri, na'udzubillah. Satu lagi orang, dia gembira, seronok, dia buat ibadat. Kenapa? Dia pandang ibadat ini, kebaikan ini adalah anugerah Allah. Aku gembira dengan anugerah Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau kurniakan aku iman, Islam, Engkau beri taufik, hidayat untuk aku taat. Ya Allah, ini bagus. Kenapa? Tak lupa Allah. Dia pandang amal itu kurniaan Allah. Kalau orang yang pandang amal itu dia sendiri yang buat sendiri. Itu dalam pandangan ilmu orang yang nak dekat dengan Allah, itu dia panggil benda kesalahan. Boleh kita pandang kelebihan kita, boleh kita pandang kebaikan kita, tapi jangan lupa kurniaan Allah. Terus al-kibru war riya'u, dan riya' ini asal perkataan ra'a. Maksudnya lihat. Ra'a, lihat. Dan apa maksud riya' ni? Maksudnya beramal nak dipandang oleh orang. Dipandang maksudnya dinilai oleh orang. Tak kira sembahyang ke, buat kebaikan ke, sedekah ke. Sedekah boleh tak tunjuk depan orang? Boleh. Boleh. Dengan niat nak mengajak orang ni pun sedekah juga boleh. Tapi kalau dia sedekah untuk dipuji, dia orang yang pemurah dan sebagainya, diangkat, disanjung, itu satu kesalahan, dan itulah dipanggil sifat riya'. Sifat riya', na'udzubillah lah. Okey, dan riya' ini adalah orang yang melakukan satu amal kerana orang lain, bukan kerana Allah. Dia nak nilaian dan pandangan orang. Ini salah. Dan riya' itu disebut dalam hadis Nabi SAW adalah termasuk syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kita ingat kita dah tauhid, banyak ada syirik, na'udzubillah min dzalik. Kenapa dikira syirik sebagai syirik khafi ni? Kerana dia ibadat, dia mentaati Allah, hakikatnya bukan hanya Allah yang dia mentaati ataupun dia ibadat, menghambakan diri. Sebenarnya di situ dia telah menduakan, iaitu dia menghambakan diri juga pada makhluk Allah. Soalnya dia buat ibadat, nak orang pandang. Soalnya dia buat ibadat, nak orang bagi sesuatu. Dia buat bukan kerana Allah tu. Soalnya dia macam menyembah yang selain Allah pula. Secara batin lah. Maka ini termasuk syirik juga, syirik khafi ya. Itu bahaya, na'udzubillah min dzalik. Kerana kalau kita buat kerana nak manusia pandang, nak manusia bagi sesuatu, itu dah kita mengharapkan makhluk, tak mengharapkan Allah. Kita dah bergantung pada makhluk, tak bergantung pada Allah. Itu bahaya, syirik khafi ya. Na'udzubillah. Terus riya'. Dan riya' ini Allah SWT Muhammad
Orang yang inginkan amalnya itu, kebaikannya itu dipandang. Al-Imam Ghazali ada cerita tentang takabur, riak apa semua ni, dan waktu manakah tak boleh, waktu manakah boleh. Takabur ini ada waktu boleh. Di antara waktu yang boleh, waktu mana ni? Seorang yang kita jumpa, dia sangat sombong. Contohnya dia sombong sebabkan ilmu dia, sebabkan amal dia, disebabkan kekayaan dia, apa-apa semua. Orang yang sangat sombong dan meninggikan diri, lupa pada Allah, kita boleh sombong balik atas diri dia, kepada dia, dengan niat supaya orang ni pun ingat ada orang lebih baik pada dia. Itu boleh untuk sedangkan dia. Contohlah dia kata, saya ni mengaji dah banyak lah, saya tahu lah ilmu ni semua. Dan dia sangat sombong, tak rendahkan diri, dia suka rendahkan orang. Kita boleh cakap, kita kata, aku mengaji lagi banyak, aku mengaji dah puluhan tahun dah, aku punya kitab lebih tinggi lagi ilmu yang aku mengaji daripada engkau. Boleh cakap betul. Tinggikan diri tu depan orang yang tinggikan diri. Kenapa? Supaya dia turunkan, rendahkan diri dia. Ingat ada orang lebih baik daripada engkau. Macam tu. Itu boleh. Bahkan sebagai ulama itu sunat, dengan niat nak sedarkan dia. Jangan tinggikan diri, ada orang lebih baik. Yang mana ingat tu. Macam tu. Itu boleh lah, itu boleh. Dan ar-riya' war-riya'. Dan Imam Ghazali kata riya' ini, kalau riya' ini disebabkan amal-amal dunia, tak dikira dosa lah. Ada pandangan kata macam tu. Imam Ghazali lah yang sebut ni. Contoh, dia main gym, angkat besi, dia nak orang tengok dia. Macam soal riya' lah, itu tidak menjadi masalah mengikut pandangan Imam Ghazali. Ini bab-bab yang bukan ibadat ni, bab-bab benda dunia lah. Kalau benda-benda ibadat, benda-benda yang Allah perintah ni, ketaatan ni, ada riak, nak pandangan orang, nak orang puji, orang angkat dan sebagainya, itu satu kesalahan besar, dan termasuk maksiat batin lah. Terus, tapi kalau boleh angkat besi pun rendahkan dirilah. Ingatlah, aku angkat besi ni pun nak sihat, Allah yang bagi. Body ni kuat ni Allah yang bagi. Macam tu lah. Kalau boleh lagi, macam tu lagi bagus lah. Terus, fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah. Imam Al-Haddad terjemah sikit apa takabur tu apa? Takabur tu adalah nak cerita tentang sebab apa takabur tu. Takabur itu menunjukkan bahawa penyandangnya sahibihi, orang yang memiliki takabur itu, dalam puncak hamaqah, itu kebodohan, dungu dia panggil. Sangat bodoh. Maksudnya dan kedunguan. Maksudnya kenapa orang tu takabur? Kenapa dia takabur? Sebab dia sangat bodoh. Dia di puncak kebodohan, di puncak kedunguan. Dungu dia ni, puncak kebodohan dia panggil. Kenapa disebutkan puncak kebodohan? Ghayah. Sebab dia tak kenal diri dia siapa, dia tak kenal siapa itu Allah. Itu jahil dia panggil, bodoh. Orang jahil tu bukan hanya orang tak mengaji. Kerana orang mengaji pun masih jahil. Kenapa? Jahil itu adalah kita tidak tahu, tidak kenal tentang diri kita, dan tidak kenal tentang Tuhan kita. Itu termasuk jahil juga. Jadi macam tu. Jadi kemuncak kebodohan. Kenapa? Dia tak kenal diri dia, dia tak kenal Tuhan dia, jahil. Okey ya. Terus kalau dia kenal diri dia, dia takkan tinggi diri, dia tahu asal dia siapa. Bagaimana pantas menyombongkan diri seseorang yang mengetahui bahawa dirinya adalah makhluk? Tengok, macam mana boleh tinggi diri, kata Imam Haddad. Macam mana boleh tinggikan diri sedangkan dirinya adalah makhluk? Makhluk yang terbuat dari nutfah, nutfah yang menjijikkan. Maksudnya Allah SWT, macam mana boleh tinggi diri? Kita ini datang, tercipta daripada air mani. Air mani ya. Air mani ni kalau kita, Allah SWT, jatuh kat lantai lah, tak ada siapa nak ambil. Cuba emas jatuh, duit jatuh atas lantai, orang nak ambil tu? Kalau duit satu jatuh, orang nak ambil kan. Kalau mani jatuh, ni bukan nak cakap benda tak elok lah, orang tak ambil, orang tak pandang pun. Dan Allah SWT Muhammad, dan kita kena ingat, itulah asal kita. Asal kita daripada ayam nutfah. Asal kita bukan daripada emas, bukan daripada dia panggil apa-apa yang benda yang tinggi, daripada hanyalah nutfah. Dan Allah jadikan manusia dengan nutfah untuk manusia itu sentiasa merendahkan diri. Banyak ayat Quran Allah cerita tentang, ingatlah kamu dijadikan daripada nutfah.
Kalau ayah kita Adam, dia memang daripada tanah. Lepas tu semua ada nutfah, air mani lah. Supaya manusia itu merendahkan diri dia. Dan terus, dan dalam waktu yang singkat dia akan menjadi bangkai yang busuk. Keluar dari air mani. Lepas tu dia akan mati dan jadi bangkai pula. Kena ingat, kita pangkat apapun, mati nanti orang akan panggil mayat. Orang tak panggil, dah kita punya gelaran, orang panggil mayat. Ustaz-ustaz pun sama juga. Bila meninggal orang kata mayat dah sampai dah. Orang tak kata ustaz sampai dah. Macam hidup pula. Okay. Kita solat jenazah ustaz, kita solat jenazah mayat. Kita solat jenazah. Jadi semua di mayat. Masuk semua yang kita sombongkan diri ni. Dulu wajah kita yang elok, badan kita yang kuat, diri kita yang kita sombong ni, akhirnya akan dihancurkan, dimakan oleh ulat, jadi bangkai ya. Itu saja. Dan kita akan dibangkitkan semula lepas tu. Jika ia memiliki satu keutamaan dan keindahan, kalau kita rasa kita ada kelebihan dan juga keelokan, maka hal itu adalah kurniaan Allah. Ingat, Allah bagi. Dan ciptaannya ciptaan Allah. Ia tidak memiliki kemampuan di dalamnya. Kita tak mampu nak cipta sendiri. Hanya semata-mata kurniaan Allah. Kita usaha, kita ikhtiar dan sebagainya. Tapi kalau Allah tak kehendak, tak ada lah. Macam tu lah. Kurniaan Allah. Dan tak berdaya serta tak berupaya dalam mendapatkannya. Kena rasa segala yang kita ada sekarang, kekayaan ke, ilmu ke, pangkat ke, kebaikan ke, ibadat ke, infak ke, kena ingat kita tak mampu untuk mencapai semua ini melainkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah lah. Sekali lagi, awala takhsha idza takabbara ala ibadillahi bima atahu Allah min fadlihi an yaslubahu ma a'tahu bisu'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi li'anna al-kibra min sifatillahi al-jabbari al-mutakabbir. Dia kebiasaan orang yang takabur ni, dia mesti akan dapat banyak ujian Allah. Lebih-lebih lagi kita takabur dengan orang yang merendahkan diri. Lebih-lebih lagi kita takabur di tempat yang orang merendahkan diri. Contohnya di Mekah. Mekah ni kita pakai semua sama. Waktu pakai ihram, orang pergi haji pakai ihram, ada tak dia ni sebabkan pangkat dia tinggi, pemimpin ke apa ke, menteri ke mungkin, dia punya pakaian lain sikit, mungkin boleh sutera apa semua, mana ada. Semua pakai sama saja, putih semua, cara yang sama. Itu nak mengajar kita, habis dah kita punya kelebihan pangkat dan sebagainya. Ingat kita hamba Allah, tak ada apa-apa. Hadap Allah dengan hati yang rasa hina, tak ada apa-apa. Tetapi ada orang meninggikan diri. Ada satu kisah, seorang ni dia orang pangkat, ada pangkat dan orang kaya. Dia ke Mekah. Waktu mana ada tawaf, dia upah orang-orang untuk angkat dia di atas, dia panggil petandu lah. Petandu. Lepas tu dia suruh orang halau. Ada tugas orang halau. Tepi. Dalam keadaan dia sombong. Tengok aku kalau tawaf tak ada orang berani main sekat aku. Sombonglah. Tinggi diri. Sampai orang kata, kenapa orang ni sombong sangat? Orang rasa dia sombong tu. Akhirnya satu hari, dah lama dah, mungkin berbulan-bulan lepas tu, orang jumpa dia duduk di tepi jalan, sambil ambil pasir letak atas kepala dia. Kata, kenapa engkau ni dulu bukan orang kaya ke? Orang yang ada pangkat ke? Bukan engkau ke dulu yang duk tawaf? Dalam keadaan kebesaran engkau apa semua? Kata dia, disebabkan dulu aku meninggikan diri di tempat orang merendahkan diri dengan Allah, maka hari ini Allah rendahkan aku. Habis, tak ada apa dah. Semua dah, apa yang aku ada semua dah hilang dah. Dah dihapuskan oleh Allah. Bahaya. Itu kena rendahkan diri pada di mana saja kita berada, khususnya tempat-tempat yang mulia macam tu. Bahaya. Dan kebiasaan orang yang tinggi diri akan diuji oleh Allah. Diuji apa? Contohnya, dia rasa dia usaha, dia kaya tu sebab dia yang usaha. Dia ada pangkat tu sebab dia yang usaha. Memang usaha pun, tapi Allah tak bagi, tak ada. Dia tak bergantung pada Allah tu, dia hanya nampak diri dia semua, jadikan semua. Satu hari pasti diuji oleh Allah. Contohnya dia dibuang daripada pangkat dia, ataupun tertimpa penyakit, ataupun dia difitnah, dihina oleh orang, ataupun dia kena satu kemalangan yang menyebabkan kurang di segi kesempurnaan dia. Kenapa jadi macam tu? Allah nak sedarkan dia, ingat engkau hamba saja, rendahkan diri engkau. Hari ini dah hilang apa yang engkau miliki. Hari ini engkau dah dibuang. Hari ini engkau dah kena musibah, sakit, apa semua.
Akhirnya waktu tu baru dia sedar, aku tak ada apa pun. Aku ni hamba macam orang lain juga, lemah. Macam tu. Sebab tu jangan tinggikan diri, takut kita kena uji. Alhamdulillah, bahaya terendahkan diri kita. Terus Allah SWT Muhammad. Ada satu kisah dulu. Ada seorang ni, dia orang alim juga, orang alim. Dia nak pergi ke dia nak masuk menjadi imam di satu masjid belah-belah Mesir sana, belah-belah Mesir. Tiba-tiba dia tengok ada peniaga yang belum tutup perniagaan dia waktu dia orang dah azan. Macam nak berniaga lagi. Waktu tu dia kata, apa ni? Mayanglah. Allah senang. Dalam keadaan dia rasa dia lebih baik pada orang ni dan tinggi. Padahal sepatutnya kena sangka baik dan nasihat baik-baik. Nasihatlah kata, dah waktu semayang, sampai tu semayang, jom pergi semayang. Dan masa sama kita rasa apa? Dia hamba Allah. Mungkin dia lebih baik pada aku tak tahu. Aku ni hanya mengajak orang. Contohnya lah, aku pun tak ada apa juga. Aku pun pergi semayang ni pun, mungkin aku ni banyak lagi benda yang tak baik. Rendahkan diri. Dia tinggikan diri, dia tak apa ni. Dia masuk jadi imam, dia tak ingat Fatihah. Fatihah tak ingat. Tak ingat baca surah Fatihah. Macam mana tak ingat? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak ingat baca Fatihah. Orang nak tegur, tak ingat juga. Barulah habis semua, dia keluar daripada semayang. Stop, dia dah jadi imam. Dia fikir balik, kenapa jadi macam ni? Dia fikir, oh tadi aku telah menghina seorang tadi. Aku rasa aku lebih baik. Astaghfirullah. Lepas istighfar minta ampun pada Allah, boleh balik. Masya Allah. Boleh dia panggil apa? Ucap Fatihah balik. Ujian Allah. Ujian. Setiap orang tak sama Allah bagi ujian tu. Kalau dia tinggikan diri. Sebab Allah sebut dalam Quran lah, dalam surah Luqman tu, Allah tak suka la tamshi fil ardi marha. Jangan kamu duk berjalan atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Allah tak suka. Macam tu. Bila Allah benci, pasti diuji, pasti dimusibahkan. Beri musibah. Sikit lagi ya. Awla yakhsha idza takabbaru ala ibadillah. Apakah ia tidak merasa takut jika menyombongkan diri, meninggikan diri di hadapan hamba Allah atas pemberian Allah untuknya, lalu mengakibatkan Allah akan mencabut apa yang telah diberikan padanya. Tengok Imam Haddad sebut. Tak takutkah kata Imam Haddad, kamu tinggikan diri depan hamba-hamba Allah, depan orang. Tinggikan diri, besarkan diri depan orang-orang ni, manusia ni. Sedangkan kamu kena sedar Allah boleh cabut balik semua yang Allah bagi. Na'udzubillah. Jadi kita kena ingat, kalau kita tinggi diri, kita sombong, boleh jadi yang kita sombong tu Allah akan cabut balik. Kerana adabnya yang buruk, yang jelek, Allah akan cabut. Kata Imam Haddad, kenapa? Adab kamu buruk, adab tak elok. Dan menyainginya pada sifatnya. Dan Allah itu bersifat takabur. Kenapa Allah itu sifat takabur? Itu layak bagi Allah, sifat yang sifat yang menunjukkan dialah yang paling agung, paling hebat. Yang lain semua adalah rendah, hina. Layak tak? Layak itu Allah, kerana dia menciptakan. Kita kena rasa hina, kita diciptakan. Allah agung, hebat, tinggi, besar, maha besar. Kenapa? Dia menciptakan alam ini, dia mentadbir. Daripada dia adalah segala-galanya makhluknya mendapat rezeki dan sebagainya. Itu layak bagi dia. Kita tak layak. Kita tak ada apa-apa. Sebab kesombongan ataupun ketinggian itu merupakan salah satu sifat Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi ataupun maha besar. Maha sombong itu maha besar, maha tinggi ya. Macam tu. Jadi tak layaklah kita ni asal tinggi, asal kita semuanya. Kenapa kita tak miliki apa-apa? Kita hanya mendapat, dia panggil apa? Mengharapkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil satu perenggan kita tutuplah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan riak menunjukkan kekosongan hati. Contoh riak pula. Riak itu adalah kosongnya hati. Penyandang riak itu dari keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesarannya. Kenapa orang tu riak? Sebab hati dia kosong dari agungkan Allah. Tak rasa Allah agung. Tak rasa Allah maha hebat, tak rasa. Dia rasa manusia hebat, manusia agung, manusia bagus. Dan manusia boleh bagi sesuatu pada dia. Aku nak manusia pandang, nak manusia angkat. Maksudnya apa? Dalam hati dia ada rasa kebesaran manusia, dia rasa tingginya manusia, segala-galanya manusia. Akhirnya hilang dalam hatinya, tidak ada, kosong daripada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia buat apa pun nak manusia. Berarti dia manusia, nak manusia. Karena itu, karena ia berbuat dan berhias untuk makhluk dan tidak merasa cukup dengan pengetahuan Allah Tuhan semesta alam. Orang riak ni kosong hati dia dari agung ke Allah. Kenapa? Dia buat apa pun dia fikir, orang tak tahu ni, orang tak ada ni. Dia tak puas dengan Allah tahu. Dia nak orang tahu juga. Contoh Allah Muhammad, dia pernah tolong orang.
Orang susah, orang yang tak ada apa-apa, dia tolong, dia bagi rumah, dia bagi duit, cari kerja orang tu. Contohnya infak. Tapi siapa pun tak tahu. Dia rasa tak puas hati, Dia rasa nak juga orang tahu, nak cerita juga. Itulah riak. Maksudnya apa? Dia tak rasa cukup dengan Allah tahu, nak orang tahu juga. Sedekahnya, ibadatnya, ilmunya, dia nak orang tahu. Dia nak cerita dia punya kelebihannya dan sebagainya. Kalau orang tak tahu, dia rasa tak puas ibadat tu. Okey ya. Contohnya, dia semayang duha, ataupun dia semayang malam, dalam keadaan keluarga tak tahu, kawan tak tahu, siapa tak tahu. Ini bagi orang permulaan lah. Orang yang dah taat pada Allah, yang dah bersih hati dia, orang tak tahu tu yang dia syok tu. Ini orang yang permulaan dia bagi. Kalau orang tak tahu ni, dia rasa macam tak cukup, ibadat tu tak sempurna. Tak ada siapa tahu aku bangun ibadat. Tapi kalau dia bangun ibadat tu, dia buka ayat kuat-kuat, ambil wuduk, dia mandi kuat-kuat bagi orang bangun, kata dia bangun awal, dia macam buka lampu, dia zikir kuat-kuat, la ilaha illallah, la. Kawan pun bangun, kawan kata apa? Bagusnya ketiga dah bangun zikir. Pasal apa waktu tu? Lagi puas. La ilaha illallah. Lagi kuat insya-Allah. Lagi naik ke langit dah insya-Allah. Okey. Lagi dia puas. Itu orang yang riak dia panggil. Dia rasa puas kalau orang tahu dan orang tengok. Kalau orang tak tahu, hanya Allah saja, macam tak okey, tak puas lah. Tak rasa cukup dengan pandangan Allah. Padahal sebenarnya kita cukuplah dengan pandangan Allah. Allah tahu cukuplah. Kenapa? Allah yang bagi pada kita segala-galanya, bukan manusia. Allah tahu cukuplah. Sekali lagi, barang siapa beramal soleh dan ingin agar manusia mengetahuinya, seperti itu supaya memuliakannya, dia nak manusia tahu. Kenapa? Dia nak manusia angkat dia, muliakan dia, respect dia, dan berbuat baik padanya. Dia nak manusia buat baik pada dia. Buat baik pada saya. Kenapa? Saya ni ada sekian-sekian kebaikan. Bagus lah. Maka ia adalah penyandang sifat riak yang bodoh dan menginginkan dunia. Dia ni pun, kata Imam Haddad, jahil juga, dan tak mengenal Allah, tak mengenal dirinya. Dan dia ni adalah orang yang menginginkan dunia. Orang riak adalah orang yang nak dunia. Dunia tu apa? Ujian, pangkat, nak manusia sanjung. Itu dunia semuanya. Dunia adalah perkara yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dunia, yang akan merosakkan hati kita kalau kita ibadat kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkaslah pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan insyaAllah tentang zuhud pula. Apa itu zuhud? Muka surat 38 insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bihudaka waj'alna wa la tulni sawita. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.